Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 27 Mac bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. Perdana Menteri dijangka umum pakej rancangan ekonomi lebih menyeluruh hari ini. Juga Amerika Syarikat rekod lebih 82,000 kes positif COVID-19 tertinggi di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 14 April hari ini memasuki hari ke-10 dan tumpuan pasti tertumpu kepada pengumuman pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang lebih menyeluruh dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19. Malah pengumuman yang akan dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat ketika menyampaikan perutusan khas yang disiarkan secara langsung menerusi televisyen dan media sosial 2 hari lalu. Tan Sri Muhyiddin berkata menerusi pakej itu, semua lapisan masyarakat di negara ini tidak akan dipinggirkan. Tambahnya, menyedari amanah yang dipikul sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan rakyat, beliau akan melaksanakan tugas dengan baik. Sebanyak 235 kes baru dilaporkan sehingga 12 hari semalam, menjadikan kes positif COVID-19 di Malaysia berjumlah 2,031 kes, manakala kematian akibat wabak itu berjumlah 23 orang. Dua kawasan penempatan penduduk di Simpang Renggam, Johor menjadi lokasi pertama dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai tengah malam tadi. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia selepas 61 penduduknya dikesan positif COVID-19. Dua kawasan itu ialah Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang. Tindakan itu dibuat atas nasihat Menteri Kesihatan susulan jumlah jangkitan positif COVID-19 yang tinggi di daerah Kluang. Daripada 83 kes yang positif 61 kes adalah dari dua kawasan berkenaan. Perintah PKPD itu membabitkan 3,570 penduduk tempatan terdiri daripada 650 keluarga. Perintah berkenaan buka kuasa mulai tengah malam tadi hingga 9 April depan. Tujuan PKPD dilaksanakan adalah untuk membendung jangkitan daripada menular keluar dari kawasan tersebut. Langkah itu akan membolehkan aktiviti pengesanan kes dari rumah ke rumah dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Justru semua penduduk di kawasan berkenaan diminta bertenang dan memberi kerjasama penuh kepada petugas KKM serta mematuhi semua arahan pihak berkuasa. Susulan daripada perintah berkenaan, semua pelawat tidak dibenarkan masuk ke dua kawasan berkenaan. Semua aktiviti perniagaan dihentikan dan bekalan makanan asas dijamin mencukupi dan akan dibekalkan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pangkalan perubatan juga akan dibuka serta-merta. Laluan keluar dan masuk ditutup dan seluruh kawasan berkenaan akan dikawal polis, tentera, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Penduduk yang memerlukan bantuan dan mempunyai pertanyaan boleh menghubungi talian khas tertera. Kementerian Kesihatan mewajibkan semua anggota kesihatan termasuk pekerja pembersihan yang berkhidmat di Hospital Teluk Intan di Perak menjalani saringan COVID-19. Ia selepas 39 petugas kesihatannya dijangkiti wabak berkenaan. Hari ini kita semua staf ataupun unit sokongan akan dilaksanakan ujian tersebut. Jadi tak ada isu yang timbul sekarang ni. Memang kita akan laksanakan test untuk semua sebab 39 staf di Hospital Teluk Intan telah pun dijangkiti dan kita ingin pastikan semua staf ataupun warga kerja di Kementerian Kesihatan di Hospital Teluk Intan diuji dan inilah keputusan kita pada pagi ini. Datuk Dr. Nur Hisham turut menasihatkan semua anggota kesihatan dan barisan hadapan supaya mengamalkan langkah pencegahan, terutamanya memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial dan memakai alat pelindung diri mengikut keperluan ditetapkan.
Dalam pada itu, jaminan diberi orang ramai yang ingin menderma darah adalah selamat untuk berbuat demikian. KKM mempunyai prosedur ketat dalam memastikan sebarang prosedur derma darah dijalankan dengan cermat dan teratur. Selamat, kenapa tak selamat pula? Itu bukan jangkitan. Jadi mengikutkan prosedur yang kita ada, kita akan enyah kuman dan kita akan ambil darah. So kalau ada sekatan itu macam mana? Tak ada masalah sekatan sebab kalau kita datang ke hospital tak ada sekatan. Tetapi kena maklum pada kita dulu untuk membuat persiapan. Jadi kita tak kumpul semua orang dalam satu tempat. Jadi kita akan bagi appointment untuk collection of blood, kutipan darah ni. Dalam pada itu, stok darah negara mencukupi namun menggalakkan masyarakat untuk menderma darah. KKM juga jelasnya menyediakan perkhidmatan bas ke kawasan komuniti jika ada permintaan yang tinggi untuk aktiviti menderma darah. Kesedaran tentang pentingnya langkah pencegahan dan menjaga kesihatan menjadi keutamaan penduduk rumah panjang di Sarawak. Ini kerana mereka peka faktor kediaman berdekatan di antara satu sama lain turut berisiko dengan jangkitan COVID-19. Bagi penduduk rumah panjang Kampung Ana Rais di Padawan, langkah diambil dengan menghadkan pengunjung luar. Mereka menutup kawasan itu yang terkenal sebagai lokasi pelancongan dan inap desa. Penduduk juga memastikan ahli keluarga yang tinggal di bandar tidak pulang buat sementara waktu. Itulah yang saya tekankan orang kampung. Ini risiko yang paling kita mesti ingat. Kerana kalau satu orang saja bawa masuk, lebih lagi orang yang kerja atau diam di bandar, jangan balik kampung dulu. Bagi tujuan itu, notis larangan masuk dipasang penduduk selain penduduk di jalan utama bagi tujuan yang sama. Penduduk juga lebih berhati-hati ketika menjalankan aktiviti harian di rumah panjang. Majlis Perbandaran Kota Baru mengetatkan kawalan dan langkah kebersihan di semua pasar awam di jajahan itu. Premis perniagaan termasuk di Pasar Siti Khadijah hanya dibenarkan beroperasi bermula 7 pagi sehingga 2 petang setiap hari sepanjang perintah kawalan pergerakan. Tinjauan mendapati hanya 30% pasar 4 tingkat ini beroperasi menjual barangan basah seperti ikan, sayur, ayam dan daging. Semua peniaga dan pelanggan diwajibkan memakai penutup hidung dan mulut dan menjarakkan diri mereka kira-kira 1 meter daripada individu lain. 5 hingga 10 anggota penguatkuasa bersama polis dan rela akan melakukan rondaan bagi memastikan peniaga dan pelanggan mematuhi arahan yang turut membabitkan semua pasar di Kelantan. Bagi peniaga, mereka akur dengan arahan kerajaan demi kesihatan diri sendiri dan pelanggan. Niaga ni apa? 50% lah, tak ada. 50%? Tak ada. Jadi niaga pun sampai pagi sampai pukul sebelum pukul 2 kena sipir. Pelanggan semua tutup itulah. Tutup muka, pakai sarung tangan ke apa semua okey. Ikut arahan lagi lah. Menjarakkan orang tu ada. Orang memang kurang, tapi demokrat tu memang nak beli ya. Bukan nak main round kau tak ada lah. Kalau dalam pasar ni memang patuh. Hak luar tu tak tahulah, kalau dalam pasar ni memang patuh lah. Selain itu, MPKB memaklumkan semua pasar di Kota Baru hanya boleh dikunjungi pelanggan berusia 18 tahun ke atas. Selain pelanggan, hanya dibenarkan membawa 2 orang saja dalam satu keluarga bagi memastikan tidak ramai berada dalam pasar pada satu-satu masa. Di Melaka, ramai peniaga yang sedikit sebanyak terpaksa menanggung kerugian namun tetap akur dengan perintah kawalan pergerakan. Bagi peniaga air kelapa Saiful Bahri Sarudin, beliau hanya membuka 2 daripada 6 cawangan kedainya di sekitar Melaka. Sebelum ini beliau memerlukan sehingga 10,000 biji kelapa muda seminggu, namun kini dikurangkan sehingga 2,000 biji seminggu. Peniaga yang sekarang ni saya dah turun lebih kurang dalam 70%, ya kan. Tapi kerana kita ni sebagai rakyat yang mau sihat dan kita mau arahan daripada kerajaan supaya memendung COVID-19 ni supaya jangan merebak sampai berbulan-bulan, jadi kita sekarang ni ikut arahan dan kita sihat dulu baru kita berniaga. Bagi seorang peniaga nasi campur di Medan Selera Semabuk, kesan PKP terhadap perniagaan tidak pernah dijangkakan selama ini. Kalau macam kita gunakan ikan dalam 5 kilo, kita kena kurangkanlah. Sebab bungkus dia punya tu tak sama dengan orang yang makan kan. Tapi macam mana dah kita kena ikutlah perintah kerajaan.
Ini pun untuk jaga kesihatan rakyat juga. Kalau kita tak buat pun tak boleh. Kita nak membantu kerajaan dan kita membantu rakyat juga. Beliau mengambil inisiatif mengeluarkan sedikit simpanannya untuk membayar gaji pekerjanya sepanjang tempoh PKP. Kerajaan disaran untuk membantu majikan yang kini berdepan ketidaktentuan agar tiada pekerja yang akan diberhentikan. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai berkata, melalui pakej rancangan ekonomi, majikan memerlukan sokongan bagi menstabilkan perniagaan. Menurutnya, dalam keadaan sukar ini, majikan perlu dibantu dengan memperkenalkan langkah-langkah bagi menstabilkan perniagaan. Ia perlu bagi memastikan pekerja dapat meneruskan pekerjaan mereka dan gaji diterima seperti biasa. Selain itu, kerajaan juga boleh menyediakan bayaran tunai secara one-off kepada kumpulan yang paling terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis mempertimbangkan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi kesemua pelajar sekolahnya secara atas talian menerusi Facebook Live. Ketika ini, tenaga pengajar diminta memperkemaskan kemahiran digital serentak membantu membuat persediaan awal mengikut minggu pelajaran sebelum ia dimulakan. Timbalan Pengarah Pendidikan Bahagian Perancangan JPN Perlis Muhammad Abdul Ghani berkata, pengajaran melalui Facebook Live itu dijangka akan bermula pada bila-bila masa yang dirasakan sesuai. Namun pelajar disarankan memuat turun bahan-bahan rujukan awal di internet dan melakukan ulang kaji di rumah menggunakan buku teks sekolah. Facebook Live ini maknanya anak-anak pelajar dia boleh interact terus bersama dengan guru-guru mereka kan, dan boleh mendapat jawapan dan soalan dikemukakan dan beri jawapan dan sebagainya. Ini memudahkan proses pengajaran kan. Mungkinlah ada ibu bapa yang kata kami tidak ada kemudahan itu. Tak apa. Sebab saya dah nyatakan tadi bahawa penggunaan buku teks juga boleh dijadikan sebagai proses pengajaran untuk anak-anak di peringkat rumah. Pun begitu katanya, fokus JPN kini lebih terarah kepada calon sijil pelajaran Malaysia SPM. Mereka diminta mendapatkan latihan dan nota penting dengan mengakses e-learning melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis Agama Islam Negeri Johor meminta golongan bukan asnaf yang terkesan dan susah sepanjang tempoh arahan Perintah Kawalan Pergerakan supaya menghubungi pejabat daerah agensi itu. Esko Negeri Tosrin Javanti berkata, golongan itu akan dibantu menerusi sumbangan zakat melalui dana RM5.7 juta daripada agihan pusat zakat menerusi pakej rancangan ekonomi. Kita tidak lagi menghadkan kepada mereka-mereka yang tersenarai dalam golongan asnaf atau pakai miskin di bawah MAIS. Terbuka sekarang kepada mana-mana individu yang bermasalah dalam kategori yang saya sebutkan tadi, mereka layak menerima bantuan daripada pihak MAIS. Dia tidak terhad kepada asnaf ataupun golongan pakai miskin yang tersenarai dalam MAIS. Antara bantuan lain, wang tunai RM1,000 kepada individu yang disahkan positif COVID-19 dan waris pesakit COVID-19 yang meninggal dunia bagi tujuan membiayai pengurusan jenazah. Bantuan juga diberikan kepada orang kelainan upaya OKU dan masyarakat orang asli. Bagi peniaga kecil asnaf, sumbangan Ihsan Johor sebanyak RM500 secara one-off. RM200 pula kepada pelajar dari Johor yang sedang melanjutkan pelajaran di Mesir dan RM300 kepada pelajar Johor sedang melanjutkan pelajaran di Jordan. Dalam pada itu, 200 anggota polis di Kota Baru yang terlibat dengan tugasan Perintah Kawalan Pergerakan disediakan makanan. Ia inisiatif Balai Polis Kota Baru bagi memudahkan anggota mereka yang bertugas. Makanan disediakan 3 kali sehari iaitu untuk makan tengah hari, petang dan malam. Kaki tangan yang ditugaskan menyediakan makanan diketuai Sarjan Khalid Yusof yang memasak sejak awal pagi. Petugas saya ambil daripada anggota Balai Kota Baru sendiri, seramai 5 orang anggota, dan boleh memberi manfaat kepada 196 anggota Balai Kota Baru sendiri. Beliau terdahulu menyertai warga media ahli Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi yang menerima sumbangan makanan setiap hari. Bagi media rasa bersyukur apabila ada
bagi sumbangan makan. Kita pun sama-sama tahulah kita bersuka nak dapat makanan. Terutama bila tengah hari nak ke malam bekerja sampai tengah malam tuan. So apabila adanya macam ni kita rasa bersyukur, rasa gembira, berbesar hati dengan apa yang telah disumbang kepada kita. Saya mengucap terima kasih mewakili Kemudi mengucapkan terima kasih. Kita rasa bangga sebab masakan kita ni orang makan habis, kita rasa seronok. Jadi makan antara makanan menu ni? Menu kita akan buat pertukaran hari-hari lah. Menu masakan tempatannya lah. Sumbangan bagi menyediakan bahan makanan turut diterima daripada Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan terbangsa. Amerika Syarikat merekodkan kes positif COVID-19 tertinggi di dunia melepasi China dan Itali dengan 82,404 kes keseluruhan. Negara Uncle Sam itu mencatatkan peningkatan mendadak bilangan kes sebanyak 17,119 menjadikan jumlah kumulatif kes positif meningkat kepada 82,404 kes. New York, Washington dan California merupakan bandar yang paling terjejas teruk. Angka kematian di Amerika Syarikat pula melepasi paras 1,000 mangsa dengan keseluruhannya sebanyak 1,178 kes. China berada di kedudukan kedua dengan 81,782 kes, diikuti Itali 80,589 kes. China setakat semalam merekodkan 2 hari tanpa kes tempatan dan hanya mempunyai pertambahan kes import. Sementara itu, Itali masih kekal sebagai negara yang mempunyai kes kematian paling tinggi di dunia dengan 8,215 mangsa. Ini diikuti Sepanyol dengan jumlah 4,154 kes, manakala China 3,169 kes. Secara keseluruhan, jangkitan COVID-19 di seluruh dunia mencapai angka 526,044 kes dengan 23,709 kematian. Bagaimanapun, terdapat 122,066 kes yang telah sembuh dan dibenarkan keluar daripada hospital. Pandemik COVID-19 kini telah menular di 175 negara. Perdana Menteri Thailand Jeneral Prayut Chan-o-cha mengisytiharkan perintah darurat sehingga 30 April depan dalam usaha mengekang COVID-19 di negara itu. Langkah lebih tegas juga dikenakan selepas negara itu mencatat 934 kes dengan 4 kematian setakat ini. Ini bermakna semua warga asing dilarang memasuki negara itu dari semua pintu masuk dengan pengecualian kepada diplomat, warga asing yang memiliki permit kerja dan mereka yang terlibat dalam sektor pengangkutan. Manakala rakyat Thailand dengan permit kedutaan dan sijil kesihatan turut dikecualikan daripada sekatan perjalanan berkenaan. Di bawah dekri darurat itu, semua pusat membeli belah, pusat hiburan dan sukan yang menarik ramai pengunjung diarahkan tutup, manakala pasar dan pasar raya, farmasi dan kedai serberneka tetap dibuka. Sementara itu, 3 wilayah selatan iaitu Patani, Yala dan Narathiwat menyahut baik perintah kerajaan pusat dalam mencegah penularan COVID-19 yang mana ketiga-tiga wilayah itu turut mencatat peningkatan kes. Dalam perkembangan lain, kerajaan Malaysia dibenarkan membawa pulang 144 warga negara yang terkandas di selatan Thailand sejak sempadan Malaysia-Thailand ditutup 23 Mac lalu. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Muhammad Rizwan Abu Yazid berkata mereka terdiri daripada pelajar yang belajar di pondok tradisi di Patani, pelancong dan juga yang melawat ahli keluarga di selatan Thailand. 47 orang dijangka keluar melalui sempadan Sungai Golok bermula jam 7 pagi hingga 5 petang, manakala 97 lagi akan keluar melalui sempadan Danok Bukit Kayu Hitam. Sementara itu, Arab Saudi melanjutkan perintah berkurung selepas merekodkan 900 kes positif COVID-19. Perintah berkurung di 13 daerah dilanjutkan bermula jam 3 petang berbanding 7 malam sebelum ini. Mereka yang melanggar perintah akan didenda lebih RM8,000 dan penjara 20 hari. Dalam pada itu, kematian kedua direkodkan Rabu lalu. Mangsa berusia 46 tahun merupakan penduduk tempatan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan kita mulakan dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang juga Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Hamidin Muhammad Amin menyeru semua kekal mematuhi
lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan dan arahan untuk duduk di rumah. Turut diingatkan ialah mengelak menyebar berita palsu, menjaga kecergasan selain menyatakan penghargaan kepada barisan petugas hadapan yang menangani wabak COVID-19. Satu rakaman berdurasi seminit lebih yang disiarkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semalam memaparkan pesanan dan seruan Presiden Badan Induk Bola Sepak Negara itu. Ayuh kita stay at home bersama keluarga tersayang dan menjaga tingkah laku di media sosial tanpa menyebarkan sebarang info palsu. Tidak lupa juga jutaan penghargaan saya rakamkan untuk semua frontliner seperti polis, tentera, seluruh kaki tangan kesihatan yang sanggup berkorban untuk membendung wabak menular ini. Beliau juga meminta bukan sahaja kepada peminat bola sepak negara ini tetapi juga rakyat Malaysia agar bersatu hati umpama satu pasukan bersama-sama membantu menangani wabak COVID-19 seperti diarahkan kerajaan. Meskipun berada di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, semua diseru menjaga kecergasan dengan melakukan senaman dan latihan masing-masing yang bersesuaian seterusnya kekal sihat. Liga Malaysia 2020 terhenti sejak 16 Mac lalu dan bakal dilanjutkan lagi penangguhannya sebelum jadual baru dikeluarkan mengikut arahan semasa daripada kerajaan. Salah seorang individu yang membantu pasukan Kuala Lumpur berada di kemuncak saingan Piala Malaysia pada lewat 80-an serta antara pengasas Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA, Datuk K. Rasalingam meninggal dunia semalam. Mendiang pernah menjawat jawatan Setiausaha Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA yang ketika itu dipimpin Allahyarham Tan Sri Ilyas Omar. Datuk K. Rasalingam pastinya diingati barisan skuad warga kota sewaktu Kuala Lumpur melakar sejarah menjuarai Piala Malaysia 1987 hingga 1989 selain juara dan naib juara Liga ketika itu. Meninggal dunia pada usia 79 tahun di ibu negara, mendiang meninggalkan seorang balu dan 2 orang anak. Baik, sebelum berpisah, sedikit pesanan untuk anda. Bekalan makanan dijamin mencukupi, berbelanjalah mengikut keperluan dan jaga jarak sosial ketika membeli. Pesanan itu mengakhiri Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Azlianti Ibrahim, salam hormat dan Assalamualaikum.